Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua boleh dengar? Ya, baru nampak. Okey, so hari ini tajuk kita berkaitan dengan Fini Automata. Fini Automata. FA. So, Fini Automata ni dia adalah sambungan kepada regular expression. Regular expression tu kalau kita buat last week tentang MySQL kan. Okay. So ni contoh regular expression lah. A or B and then ada stuff, kemudian ada A, B, P, contohnya saya buat. Okay, so ni regular expression. Kita buat last week berkaitan penggunaan regular expression dekat MySQL menggunakan regex tu. Untuk kita search pattern regular expression ni basically pattern lah. Okay, so dalam compiler sebelum kita nak convert code kita kepada assembly language, kita kena convert. Step pertama adalah lexical analysis. Kita kena convert source code tu kepada token. Okay, so token tu kita define menggunakan regular expression Okay, so katakan untuk token ID ataupun identifier ataupun variable untuk token ID. Okay, kita akan define dia sebagai mesti bermula dengan letter. Okay, dan dia mesti sama ada followed by letter ataupun ada digit. Sini star lah. Okay. Alright, so maksudnya kalau kita bagi input contohnya huruf A followed by 1, so automatic dia akan detect ni sebagai ID ataupun variable. Ataupun dalam coding itu tu ada kita declare sebagai integer, katakan B saja, so dia akan detect yang ni lah. So letter saja. Yang ni di optional sebab ada star. Star ni dia boleh tidak ada. So boleh tidak ada. Satu letter saja, so mencukupi. Kalau kita buat B, kita katakan kita declare integer masa. So macam mana dia detect ni sebagai ini, dia akan detect sebagai keyword. Okay, kita ada regular expression untuk keyword. Keyword salah satunya dia adalah integer. So automatic ni dia akan convert kepada keyword. Yang ni macam ni detect sebagai ID sebab dia detect ini yang pertama M, okay, letter, kemudian dia ada satu huruf ataupun banyak huruf ataupun ada satu digit ataupun banyak digit. So dia ada A, lepas tu S, lepas tu A. Ini memenuhi lah. So ini dia akan detect sebagai ID. So dia akan detect sebagai keyword followed by ID. Ini semicolon. Di proses pertama, kita nak identify dalam source code tu, dalam word ataupun dalam string kepada token. Ini token Right. So katakan regular expression kita macam ni regular expression ni token lah. Token kita define sebagai A or B followed by star and then followed by A. And then kita nak check adakah A, B ni represent bagi regular expression yang ni. Macam mana nak check ni? Macam mana kita nak check? Contoh terutamanya dalam komputer lah, dalam coding sini kita nak buat. So kalau kita tengok secara, ni bukan coding kan, kita tengok. Kita dipanggil pass kita punya regular expression ni. Yang pertama dia sama ada A ataupun B. So yang pertama dia A ataupun B, betul. And then dia boleh ada banyak A atau B. So dia boleh ada banyak A atau B. So yang kedua adalah A lagi. Lepas tu dia boleh ada banyak A atau B lagi sebab ada star ni. So dia B masih betul. And then dia berakhir dengan A. So dia berakhir dengan A. So yang ni kita katakan input ni accept lah. Accept sebagai regular expression tu. Mungkin kita katakan ni X. Okay, regular expression X. Yang ni maksudnya kita accept X. Ini akan kita define sebagai X. Okay. Cuma dalam coding macam ni kita nak buat ni. So untuk coding, untuk kita buat ni, kita guna satu konsep dipanggil Fini Automata.
So dalam coding pertama kita akan check huruf pertama ialah A, huruf kedua ialah A, huruf ketiga ialah B, huruf keempat ialah A. Adakah dia sama dengan ini? So macam mana nak buat tu? So menggunakan konsep finite automata. So finite automata ni dia macam mana kita boleh buat coding ni? Dia ada pertama kita menggunakan graph, yang kedua kita menggunakan table ataupun dia panggil transition transition graph, satu lagi dia panggil transition table. Okay, so basically yang pertama kita kena buat graph dulu baru boleh buat table. So saya tunjuk satu contoh graph dia. Contohnya yang ni, regular expression yang ni kita boleh convert kepada graph. So graph ni sebenarnya konsep automata lah. Macam mana A atau B ni kita akan lukis. Kita akan lukis. Okay, ni untuk A. Dan ni untuk B. Boleh interact lah kalau nampak ke ataupun minta ulang ke. And then kita buat start kat sini. Ini start simbol dia. Ini kita tak belajar lagi buat graph. Saya tunjuk contoh lah. A atau B and then dia boleh ada banyak. Dia nak panah ni, dia nak panah dia. Okay, and then dia ada A belakang dia. Okay. Okay, ini kita akan namakan dia, katakan ini state. Kita bagi dia state lah. State 1. State kosong lah. Okay, state kosong. Bulat-bulat ni kita nama dia sebagai state lah. Ini state 1. Ini 2. Tiga. 4. 5. Macam mana saya boleh buat gambar ni mewakili yang ni, nanti kita akan belajar, ada formula dah. Right. So basically A or B star kemudian followed by A ni kita boleh lukis dia dalam bentuk transition graph ataupun dalam bentuk finite automata ni. Okay, so last kali ni disebabkan last kali ni dia berakhir dengan last, so kita buat dua bulatan dia ni. Dipanggil, ini kita panggil accepting state dia. So macam mana kita nak check ni, kita akan check mula-mula dia akan yang tidak ada simbol yang tidak ada simbol ni kita letak simbol epsilon, maksudnya dia can be tidak ada simbol lah. Epsilon ni simbol epsilon, yang ni pun ada epsilon, ni pun ada epsilon. Epsilon dia huruf E terbalik ya. Right. So kita nak check yang ni menggunakan transition graph. Kita akan guna yang pertama kita akan check A. So dia akan start dengan state kosong. Jadi kita akan tulis state kosong. Kemudian di follow by sebab A yang pertama A dia akan pergi state kosong. Anda di follow kepada mana? Kita pergi 1 pun boleh, kita pergi 3 pun boleh. Dalam kes ni kita pergi 1 lah sebab kita nak tengok A ni. Okay, kita pergi 1. And then bila kita jumpa A, dia akan pergi ke state kedua. Okay. Nanti kita jumpa, kita test pula A yang ni. Okay, A yang kedua ni.
A yang kedua, sekarang ni kita boleh consider dia sebagai null terminal, null simbol, dia ada simbol, dia pergi state 5, pergi state 5. Kalau dia pergi sini dah tak salah lah, so kita naik atas ni, pergi yang epsilon ni, pergi kosong balik, pergi 1 balik, pergi A yang ni, so pergi 2. So maksudnya daripada 1, 2, 5, and then dia epsilon dia naik atas, pergi kosong, and then dia pergi 1 balik, dan dia pergi A ni balik. 1, 2. Okay. Lepas tu dia jumpa B. Okay, so macam mana nak jumpa B? So dia akan pergi 5, kalau dia pergi, tak betul lah ni A. So dia pergi 5, lepas 2 ni dia pergi 5, 5, lepas tu lepas 5 dia akan pergi kosong balik, pergi kosong, kemudian dia nak pergi 1 ke pergi 3. So kalau pergi 1 dia tak akan jumpa B, so dia kena pergi 3, sebab dah balik semula sini. Dia akan pergi 3 dan pergi kepada 4. 3 and then pada 4. Okay, lepas tu dia jumpa A. Maksudnya dia lepas 4 dia akan pergi 5 and then jumpa A ni sebab dia dah habis ni, so dia akan pergi 6. So pergi 5, pergi 6. So kita akan tengok state yang terakhir dia ni. Jika state terakhir dia berakhir di acceptive state, iaitu yang kita label bulat ni. Ni kita label bulat 2 ni dipanggil acceptive state. So kalau kita tengok lepas kita buat A, B, A ni adalah state yang dia akan lalu. 0, 1, 2 ni dia akan lalu. Bila kita pertama sekali kita buat A. So A 0, 1 pergi A. Lepas tu 5 buat dia A lagi. Kita balik semula ke sini. Tu naik semula sini. So dapatlah state ni dah dia berakhir dengan 6. Iaitu acceptive state. So maksudnya ini adalah X. Kita boleh consider ini sebagai X. Okay, contoh lain kita ambil contoh lain. Input lain, contohnya input. Yang kedua ni kita senang je. BA. Dia adakah token X atau tidak? Kita nak check. So BA ni maksudnya kita akan start dengan kosong juga. Start dengan kosong. Yang pertama token input B. Input B kita pergi 1. Kalau kita pergi 1 takkan dapat jawapan dia lah. So kita pergi yang 3 ni sebab 3 ada B. So kita pergi 0, 3. Epsilon ni maksudnya simbol apa-apa pun tak kisah, ataupun tak ada simbol pun dia tak kisah, dia boleh bergerak je. 0, 3. So 0, 3 and then dia jumpa B, dia pergi kepada 4 and then dia akan pergi ke 5. Lepas tu nak tahu dia pergi kepada atasnya ataupun ke sini, kita tengok dia adalah A dan dia berakhir, so kita pergi kepada 6 terus. 6. So 6 ni adalah accepted state, maka dia adalah, ini kita boleh accept dia sebagai token X. Okay, kita tengok ke yang salah. Katakan BB. So ini kita nak check BB ni dia memenuhi token ni. Yang pertama dia akan pergi BB mesti kosong, lepas tu followed by 3, state yang ketiga, followed state keempat, lepas tu dia pergi ke 5. Lepas 5 ni nak pergi ke sini tak boleh, ini untuk A sahaja. Yang kena ni A tak boleh sebab dia B, so dia kena pergi sini. Kita balik semula menggunakan epsilon ni, pergi kepada kosong. And then pergi kepada 3. Pergi ke 3 balik and then dia akan berakhir di 4. Okay, bila jumpa 3 ni, bila jumpa akan berakhir di 4. So 4 ni bukan accepted state. Sebab kita kata accepted state bagi yang ni hanyalah 6 sahaja. Jadi sekarang ni dalam BB ni, untuk BB dia berakhir di 4 state dia. Jadi ini kita tak accept lah. So dia bukan token bagi X. Alright. Boleh faham lah. Macam mana nak buat ni nanti itu lepas ni. Okay, so sekarang ni kita dah tengok finite automata. Ini finite automata. Apa itu finite automata? Jadi gambar ni lah, finite automata tu dia ada state.
Ini kosong yang bulat-bulat ni kita panggil state ataupun keadaan dia. State kosong kita kena label lah, ini state kosong, ini state 1, state 2 tu pula lah, dia tak ada urutan tu. Tapi kena unik lah, setiap state tu kena unik. And then satu lagi dalam Finite Automata selain state, kita kena ada simbol yang menggerakkan daripada satu state ni ke state yang seterusnya. Contohnya daripada 1 ke 2, apakah simbol yang menggerakkan dia? Huruf A. State B yang simbol yang menggerakkan dia adalah huruf B. State kosong yang menggerakkan kepada state 3 adalah epsilon. Okay. So tu 2. Yang ketiga dia ada start state. Dia mesti ada start. Mesti ada S lah. Ada S, mesti ada kosong. State yang bermula sekali dia start. Mesti ada. So kosong ni. Yang keempat dia mesti ada accepted state ni. Mesti ada dekat mana dia akan berakhir. Yang sepatutnya dia akan berakhir. Okay. So tu Finite Automata. Finite Automata ada 2. Okay. Satu dipanggil DFA. Finite Automata tu FA lah. So dia ada 2. Satu DFA, satu NFA. Okay. Baru Finite Automata ada 2. Finite Automata ni ada 2. Okay. Satu kita panggil deterministic. Okay, ataupun DFA lah. Okay, satu lagi non-deterministic. Okay. Ada 2 Finite Automata. So apa maksud dia? Maksudnya kalau kita tengok ni copy balik ni. Okay. So sekarang ni adalah Finite Automata. Bila sebut Finite Automata ni automatic lah. Maksudnya dia bergerak sendiri. Finite tu maksudnya state lah. Finite dia boleh kata state lah. State ni yang bergerak sendiri. Macam dia bergerak bila ada simbol Bila ada epsilon, bila ada A, dia akan bergerak. Bila kita berada pada state 1, bila dapat simbol A, dia akan bergerak kepada 2. Itu automata lah, automatic lah. Bila simbol A, automatic dia akan bergerak kepada state yang kedua. State tu finite lah. Finite Automata, so maksud dia. Deterministic dengan non-deterministic. Deterministic ni dia hanya ada satu, dia sudah ada beza dia. So, dalam soalan kuis ke apa ke, nanti dia akan tanyalah apa beza 2 ni. So deterministic ni maksudnya kita boleh tahu. Contohnya, tengok sini. State kosong dengan simbol epsilon. Kita akan pergi kepada state mana? Dengan simbol epsilon, dengan simbol ni. Kita akan pergi state 1 ke state 3. So tak boleh kita tentukan kan. Sebab dia boleh pergi kepada state 1 dengan epsilon ni. Dan state kosong ni juga boleh pergi kepada state 3 dengan simbol epsilon ni. 2 state ni. Tak tahu mana satu. So automatic yang ni adalah kategori non-deterministic. Okay. Okay. So ciri yang pertama non-deterministic ni dia ada. Ciri yang pertama dia ada epsilon. Okay, ini ciri yang pertama dia no epsilon. Okay, sebab epsilon ni dia tak kisah simbol apa-apa, sedang dia boleh pergi mana-mana lah. Boleh pergi kepada 1, boleh pergi kepada 3. Okay, tapi dalam kes ni dia hanya kepada 5 lah. Okay, tapi dalam kes ni dengan apa-apa simbol dia boleh pergi kepada 1, apa-apa simbol dia boleh pergi kepada 3. So apa-apa simbol ni nak pergi ke 1 ke nak pergi ke 3. Tak tahu mana satu, tu non-deterministic lah. Kalau macam ni,
2 ke 5 ini satu arah kan. Kita tahu dengan epsilon daripada 2 dia pergi kepada 5. Tu deterministik, tapi syarat utama dia kalau ada epsilon tu dia bukan deterministik lah. Okay, kalau ada epsilon tu automatik gambar ni ataupun finite automata ni adalah non-deterministik. Okay, so ciri yang kedua adalah yang saya sebut tadi. Kalau dalam ayat ni kita tulis jadilah maksudnya daripada kosong ni dengan satu simbol epsilon ni boleh pergi banyak. Okay, ni output daripada kosong, output dia boleh pergi banyak. Simbol yang sama boleh pergi banyak. Betul tak? Kosong ni output yang sama iaitu epsilon, dia boleh pergi ke 1 dan dia boleh pergi ke 3. Okay, so itu adalah non-deterministik, iaitu bagi output for output one symbol can go multiple state. Okay, untuk deterministik dia hanya for output tu maksudnya daripada 1 keluar, daripada 3 keluar, bukan yang input Contohnya 2 ni output dia adalah epsilon, input dia adalah yang masuk ke dia, itu A. So kita bercakap tentang output contohnya epsilon, contohnya 1 A atau output for output untuk non-deterministik, output dia tu for output one symbol can go only one state. Okay. Okay, untuk output dia one symbol can go only one state. Okay, untuk output dia maksudnya satu ni untuk satu simbol iaitu A dia boleh pergi kepada 2 saja. Itu adalah deterministik. Okay. Tapi katakan A ni, output ni daripada 1 dengan A dia boleh pergi kepada 2. And then dengan A pun dia boleh pergi kepada 4 juga. Ada nak panah satu lagi ke bawah ni, pergi kepada 4. Tapi dia adalah A, simbol A. So maksudnya one symbol can go to 2 and 4 state. Itu adalah non-deterministik. Okay. Tapi kalau ada salah satu ni, kira terus lah. Walaupun ini 1 pergi ke 2 saja, memang deterministik. Tapi sebab ada epsilon, maka dia adalah non-deterministik. Jika ada salah satu saja, maka dia adalah pergi pada non-deterministik. DFA lah. DFA ni dia mesti pertama tidak ada epsilon. Kalau you tengok dalam gambar rajah tu ada epsilon, automatik dia bukan DFA. Kalau you tengok dalam gambar rajah tu ada satu output dia pergi banyak state, contohnya B ni pergi bukan saja pada 4, tapi B juga boleh pergi kepada 2. Itu adalah non-deterministik, bukan DFA. And then okay, untuk input only one symbol is allowed. Okay. Untuk DFA ni input dia hanya satu simbol sahaja. Contohnya macam ni, input bagi 2 adalah A, dia tak boleh input bagi 2 ada A dan ada B, tak boleh. Macam kalau macam 4 ni ada A, B. So ini bukan DFA lah sebab dia ada input 2, A dan B. So ini automatik adalah input bagi NFA. Kalau kita tengok input dia lebih daripada satu simbol, maka itu adalah lebih daripada satu simbol, maksud itu adalah NFA, non-deterministik finite automata. Tak faham nanti. Cuba baca nota tak faham. Okey, kita baca nota sikit. Okey, ni diberitahu lah apa itu maksud automata. Okey, dalam finite automata ada apa? Dia ada start simbol, dan dia ada set of state, dan dia ada input simbol. Itu ada accepting state, ada dua bulat lah. Kalau disuruh lukis dua bulat ni, dia melambangkan ini accepting state lah. Kena ada lah dalam gambar tu mesti ada yang 2 bulat. Kemudian ada transition lah. Transition tu daripada simbol ni duduk kat arrow mana. Okay. Okay. Dia diberitahu accepting of number 1 followed by single 0. Okay. Any number of 1
Dia boleh satu-satu berakhir dengan kosong. Satu-satu tapi mesti berakhir dengan kosong. Kalau yang ni dia akan berakhir. Ini number one jadi sini ini number one lepas tu ada kosong dia tak berakhir lagi So ini salah lah. Macam mana kita nak tahu? Kita dipanggil apa? Tulis ke apa panggil jap. Apalah kita panggil execute lah. Dia panggil execute. Okay, kita execute 1110 ni maksudnya apa state dia ni? Satu maksudnya kosong. Dia akan pergi pada sebab dia satu. Kosong ni state kan, jangan confuse sebab satu dia akan pergi state kosong balik. Terus state ini kita akan tulis ni, biasanya kita akan tulis atas ni. Kosong untuk pergi ke kosong dia ada state dia, kita akan tulis atas ni. Itu saya kat sini senang sikit. Okay. Okay, ni untuk kita execute 1110 ni, adakah dia memenuhi transition state ni, kita akan buat memula state kosong. Itu dia pergi kepada, saya buat panjang sikit, pergi pada state kosong. Macam mana dia pergi pada state kosong? Dengan menggunakan simbol 1. So simbol 1 ni kita akan letak di atas ni. Okay, maksudnya start dengan kosong, dengan simbol 1 dia akan pergi kepada, simbol 1 pergi ke mana? Tengok sini, dia akan pergi kepada state kosong. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Lepas tu 1 kan, lepas daripada state kosong kita akan terima input yang kedua, itu 1. Port akan pergi kosong. And then kita ada 1 lagi, port akan pergi kosong juga. And then last kali ni nombor yang nampak yang 111 kosong. Last kali adalah kosong. So kalau kosong, jumpa kosong dia pergi kepada 1. Iaitu accepted state. Ini adalah accepted state. So ini diterima lah. So dalam kita kena buat macam ni lah. Okay, ini input yang kedua, simbol kedua, simbol ketiga, simbol keempat. Okay, daripada state kosong, terima input kosong, state kosong, terima input kosong, dia akan pergi automatik ke 1. 1 ni adalah accepted state. Okay, so ini jawapan bagi yang atas ni, maksudnya dia akan accept lah. Tapi kalau kita buat yang ni, kosong-kosong last kali dia akan berakhir di 1, lepas tu dah tak boleh pergi state mana-mana, so dia akan state kosong, so situ dah salah lah. Right. Ni epsilon move, kita panggil epsilon move. Epsilon ni simbol macam ni. Okey, ni contoh transition graph bagi ABC++. Ini dia NFA ke DFA? Kalau mungkin soal lain tanya, adakah dia NFA ataupun DFA? Kalau kita tengok yang pertama ni, bagi non-deterministic finite automata, NFA ni dia ada. Untuk NFA, tengok nota dia. Yang pertama dia mesti ada epsilon kalau dia NFA. Sekarang ni tidak ada epsilon. Okay. So dia adalah DFA. Yang kita tengok yang kedua pula iaitu pertama tak ada epsilon, betul dah DFA. Yang kedua adalah output dia. Output dia mesti satu simbol pergi kepada input state yang berlainan. Contohnya ini ada satu simbol je, ini pun satu simbol. Output 2, output dia pun satu simbol, 3 2 simbol lah, 3 2 simbol, tapi pergi kepada state yang berlainan. So tidak mengapa kecuali 2 simbol, contohnya A pergi kepada 1. Sorry. Dia simbol yang berlainan ni mesti simbol berlainan, tak boleh simbol yang sama lah.
Okay. So tengok ni semua simbol berlainan lah. Output dia C, yang ni output dia A. So dia berlainan. Okay, so ini adalah DFA lah. Tengok dia punya ayat dia. Ini transition table. Sekejap kita tengok. Okay, ni ayat dia. Okay, a state can have only the same transition input. Maksudnya, satu state tu input dia mesti tak boleh ada dua, tak boleh ada multiple input, tak boleh ada input yang berbeza. Okay, and then sama juga ini can have only different transition output. Okay, output dia mesti different lah, tak boleh sama. Dia pun sama yang nyata lah, dia mesti tak boleh sama. And then does not contain epsilon. Ini contoh Okay, kalau kita tengok sini, ni tak ada, ni ada epsilon, ni tak ada epsilon Tapi dia ada, contohnya input yang berlainan untuk ni pergi kepada state yang sama. Input berlainan 0, 1 pergi kepada state yang sama. Okay, input berlainan 0 dan 1 pergi kepada state sama. So ni NFA lah. Dalam kes ni, yang ni dia ada input berlainan tapi pergi pada state yang lain. Iaitu 1 pergi A, kalau 0 pergi kepada B. Okay, output yang ni pun dia boleh ada banyak tapi dia pergi state yang berlainan. 0 pergi kepada C. Kalau 1 dia pergi kepada A. Macam yang ni, input berlainan, output berlainan, simbol berlainan, 1 pergi pada A. Tapi kalau output yang berlainan satu lagi tu 0, pergi pada A juga. So ni NFA. So ni DFA. Faham? So ada dalam soalan ujian tu, dia tanya apa beza NFA dan DFA. Dia nak tanya, boleh tanya. Executing ni maksudnya kita ni lah buat macam ni. Ni dipanggil executing maksud kita check lah. Okay. Contoh soalan ni dia bagi expression macam ni, dia suruh execute A, A, B, B ni. Accept ke reject. Dalam kes ni, mula state 0, kita jumpa input A, dia akan pergi kepada 0. Okay, jumpa input A, dia akan pergi kepada 1. Daripada 1, jumpa input B ni, pergi kepada 2. Daripada 2, jumpa input B satu lagi, dia akan pergi kepada accept. Okay. Tapi ini isu dia NFA. Ni NFA. Sebab apa ni NFA? Tak ada epsilon. Okay. Bila input yang berbeza, output yang berbeza, simbol berbeza daripada satu state, pergi kepada state yang sama. Jadi dia adalah NFA. Tengok state 0 ni ada dua output, A dan B. Tapi dia pergi pada state yang sama. A boleh pergi pada 0, B pun boleh pergi pada 0. Jadi ini adalah NFA. So isu NFA ni dia boleh jadi accept dan reject. Okay, contohnya kita buat A, B ni yang pertama 00123 ni 00123. Okay, tapi boleh juga kita buat bila 0, bila jumpa input A dia akan pergi kepada 0. Jumpa A kedua dia akan pergi kepada 0 balik. Okay, instead dia pergi kepada sini, A ni boleh pergi kepada 0, A ni boleh pergi kepada 1. Kita buat yang kedua ni. Yang kedua ni maksudnya yang pertama A 0, A lagi 0, lepas tu B. B dah tak jumpa dah. State sama lah, tak beralih state dia. Sampailah 0 lah sekali. So dia akan reject lah. So ini kelemahan NFA sebab dia boleh jadi betul dan boleh tak betul. Dua-dua dia jawapan dia ada. Jadi untuk kita buat coding nanti, kita kena buat dalam bentuk DFA lah. Itu next week lah. Daripada NFA nak convert kepada DFA. Transition table ni sebenarnya okay, nak buat transition table yang ni transition table. Katakan kita dah lukis tapi kena ada transition graph dulu. Ni adalah transition graph. Kena ada transition graph. Kita nak lukis. Yang atas ni adalah simbol. Semua simbol yang ada ni. Kita letaklah A, B. Kalau ada C, maksudnya A, B, C. Okay, nak buat graph Yang atas ni adalah simbol. Kolom dia adalah simbol. Okay. And then yang sebelah sini adalah state. Okay. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Kena ada 3 lah sini. Okay. Ini adalah state dah. Jadi, based on table ni kita isilah. Kalau 0 jumpa A, dia pergi mana? 0 jumpa A, dia pergi mana? Dalam kes ni, dia pergi pada state 0 dan state 1.
Kosong jumpa B pergi state mana, ini null punya simbol lah, dia bukan kosong. Pergi pada state kosong jugalah. Tak pergi ke mana lah state kosong. Okay, state 1 jumpa B. Okay, state 1 jumpa A. State 1 jumpa A, dia akan pergi ke mana, tak tahu pergi ke mana. Di sini kita buat null state lah. Null state tu dia kosong tapi ada palang. Satu jumpa B, satu jumpa B pergi kepada 2. Satu jumpa B pergi kepada 2. So, kita isi lah table ni. So, table ni yang kita akan guna dalam coding ya. Tapi itu nanti next week lah. Okay, cuma isu dia macam mana daripada regular expression ni kita nak tukar kepada transition table, transition graph ni. Jadi formula dia, ini formula dia. Untuk sebarang input epsilon dia kena ada depan ada satu state, belakang ni kita buat accepted state dia. Okay, dan sini kita tak simbol dia. Contohnya kita buat A ya. A maksudnya kalau kita nak lukis bagi A ni, lukisan dia macam ni lah. Okay, ada dua state depan belakang, and then satu state, satu arrow daripada satu state ke satu state tu menggunakan simbol A. Lukis je macam ni. Ni untuk A or B. A, kita lukis A dulu. Ini saya kena display macam ni, kau nampak. Okay, step pertama kita lukis A dulu. Ataupun saya buat sini lah. Okay, untuk A or B A or B. Okay, lepas ni ada latihan lah. Kita buat latihan selepas ni. So, lukis yang A dulu. Lukis yang A dulu. Macam mana nak lukis A? Okay, nak lukis A kena ada dua bulat. Yang dia ada nak panah. And then ni adalah huruf A. Okay, betul lukis B. B pun sama ada dua bulat. Tu nak panah. Tu ini adalah B. Okay. Lepas tu macam mana nak lukis atau ni? Atau. Okay, atau kita combine dua ni. Ini kita combine, kita letak satu state kat sini. Letak satu state kat sini. Yang dia buat macam ni. Yang nak panah Nak panah. Daripada sini pun nak panah. Di sini pun nak panah. Nak isi simbol apa? Sini kita isikan simbol epsilon. Ini akan jadi start state dia S lah. Ini akan jadi accepted state dia. Kena ada dua. Sini kita letak nombor lah. Ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Saya lukis dengan mouse lah. Tak cantik. Nombor 6. Okay. Ini untuk A atau B. Bagaimana pula jika jika A star ni kita lukis A dulu. So dia ada dua ni, dia ada nak panah. Ni kena ingat lah ni formula dia. Nak lukis star ni macam mana? Star ni kita tambah dua state depan dan belakang. Jadi yang ni kita buat macam ni. Ini bersambung lah. Bersambung. Okay. And then sini kita buat ke ujung ini. Ini adalah satu state dia. Yang kosong-kosong ni jangan tinggal kosong, letak simbol epsilon. Tu A star. Betul. Untuk AB ni dekat-dekat maksudnya macam combine lah. So combine ni sama je, kita buat A dulu, yang dia buat B. Huruf A. Okay, bila combine terus je lah, sambungkan dengan B.
Ni accepted state. Kenapa accepted state? Sebab dia berakhir dengan B. So B ni last lah. Ini mesti start. Kerana kita tahu ini start, kena letak huruf S lah kat sini. Okay. Ini untuk AB. Yang mana kalau AB atau C. Jadi kalau soalan ada AB atau C. So ni untuk AB, kita buat C. C. Ada 2 pula. Okay, bila nak buat atau macam mana? Tambah 1 ni, tambah 1 belakang ni. And then combine je. Combine. So ini dah tak jadi start lah. Ini start dia lah yang ni. Ni C epsilon, ni C epsilon, ni C epsilon, ni C epsilon. Okay. Kalau ini kita tambah lagi D. Kita tambahlah D kat sini. Ni D. Ni adalah accepted state dia. Boleh? So itu saja hari ini. Untuk uji kefahaman tu, ini formula ni boleh tengok dekat nota ni. Di video ni saya akan buat jugalah. Ni step-step dia lah. Kita nak buat. Yang pertama kita kena tahu lukis regular expression kepada NFA je. Itu saja untuk kelas hari ni. So boleh tengok dekat hari ni punya ni ada quiz ni. Soalan dia. Okay, dia suruh lukis lah. Jadi lukis dan takat tambah lah. Sebab nanti dalam ujian pun ada soalan yang kena lukis lah. Minor pun dia kena lukis. So kena practice lah. Nanti klik je kat sini. Then insert image lah. You kena upload ke dalam PC and then insert image lah jawapan tu. So contohnya macam ni lah. So dia suruh lukis NFA. So ada H, ada S, S star, ada atau A, tu ada P. Ini ada atau. Kena buat satu-satu. Okay. Buat H dulu. Maksudnya ada H atas. Lepas tu buat yang ni dulu. Kena buat satu-satu. Try lah buat lah. Okay, nanti dah buat tu submit je ni sebagai macam quiz lah dia. Alright, boleh bincang dengan kawan-kawan tapi make sure you faham lah sebab nanti kalau tak faham masalah lah bila ujian Okay, ada soalan?